Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video yang cikgu berikan. Cikgu harap anda semua sihat sejahtera. Tanpa berlengah masa, kita akan belajar tajuk Designomy. Tajuk 17 ya. Di mana-mana saja anda berada, pastikan anda jaga SOP, jaga kesihatan anda. Boleh? Okey, jom kita teruskan bersama cikgu dalam tajuk Designomy. Apa itu Designomy? Belajar tajuk ini. Definisi Designomy. Designomy ialah gabungan perkataan design iaitu seni reka dan ekonomi iaitu ekonomi. Ekonomi iaitu ekonomi. Mempunyai ciri kebolehgunaan dan kebolehpasaran pada rekaan sesuatu produk ataupun karya seni. Perkara di sini yang paling utama ialah mempunyai kebolehpasaran dan kebolehgunaan pada sesuatu produk ataupun karya seni. Itu ialah Designomy. Boleh? Bagus. Tujuan aplikasi Designomy. Apa tujuan aplikasi Designomy? Itu dia. Apa tujuan dia? Memperlihatkan ciri tarikan yang tinggi melalui ciri keunikan dan kelainan pada rekaan yang dihasilkan bagi tujuan keusahawanan. Apa itu keusahawanan? Apa itu keusahawanan? Untuk diniagakan, untuk dijual, untuk dipasarkan, untuk dibeli oleh awak, untuk dijual sebenarnya. Itu keusahawanan. Dalam keunikan tersebut terdapat daya tarikan dan fungsi yang tersendiri. Itu adalah tujuan Designomy, aplikasinya. Tujuan utamanya memperlihatkan daya tarikan yang tinggi melalui ciri-ciri keunikan dan kelainan pada rekaan bagi tujuan keusahawanan. Bagus. Di samping mempunyai daya tarikan dan fungsi yang tersendiri. Itu dia. Bagus, ha? Teruskan. Contohnya ni, awak tak nampak lagi tadi kan? Apa itu tujuan keusahawanan? Iaitu mempunyai fungsi tersendiri. Tak tahu lagi kan? Ni sekarang bila awak rujuk pada gambar yang cikgu berikan ni, awak akan lebih jelas. Contohnya, kerusi tu. Nampak tak? Ni. Kerusi. Biasanya dalam pasaran sekarang ni kita ada Ogawa, Oshim dan sebagainya. Kursi ni lebih kepada kursi urut. Kalau jika awak pergi kat pasar raya, kita masuk duit siling kat bawah sini ataupun kat sini, bahagian sini, RM1, RM3 ke RM5 ke RM10 ke, dia akan urut kita selama contohnya RM5 selama 6 minit ataupun 4 minit ataupun 3 minit, bergantung kepada harga. Kalau awak beli satu ni RM20,000 ada, RM18,000 ada, bergantung pada jenis mesin ni. Okey. Apa yang cikgu paling suka kat sini? Awak bayangkan. Balik penat-penat, kemudian ataupun awak belajar, awak berada kat kerusi kat rumah awak. Kena berdiri tegak untuk belajar kan? Ini nampak tak tu? Siap ada bantai lagi sini. Tidur.
Form masuk kat form telinga kat sini. Tidur. Kat belakang ni picit kepala. Ni kerusi dia picit. Ni terbaik. Nampak? Boleh duduk santai, relax. Kemudian ada orang massage awak. Ini kerusi. Awak lenguh ke, awak sakit urat ke, awak penat ke, tekan, tidur dengan kerusi yang empuk. Lepas tu sambil diurut-urut kerusi. Terbaik. Nampak tak? Ada pasaran dia. Sekarang ni 2021 ni, awak nak pergi cari tukang urut bukan senang. Bukan senang nak cari tukang urut. Satu daerah tu adalah 2 orang biasanya. Bersusun-susun macam ni, bersusun nak masuk ke tukang urut. Kat sini pergi kat Tesco, kat mana-mana pasar raya biasanya ada. Masuk RM5, duduk, dia akan gerak ke sini kepala awak ni. Lepas tu dia akan urut-urut, dah siap habis ni. Kalau beli sendiri kat rumah lagi best ni. Nampak tak? Dia ada fungsi dia ada tujuan dia. Itu yang cikgu nak sampaikan. Macam yang ni. Yang warna hitam, nampak ni? Ni. Yang warna hitam. Nampak simple je. Simple apa tak? Ni simple, ada bulat kat sini. Dekat sini awak boleh duduk, kaki awak boleh lonjorkan kat sini. Okey. Simple je. Design dia akan lebih cantik dan modern. Tujuan dia sebagai kerusi masih ada. Nampak tak? Itu ciri-ciri yang kita nak. Satu produk tu sebelum kita hasilkan, kita kena fikir ciri tu apa, pada siapa kita nak jual. Okey, itu penting. Itu designomic ya. Seterusnya kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic. Sikit lagi. Sabar. Kaedah designomic berbeza antara seni halus, seni reka dan seni kerah. Awak tahu tak apa dia seni halus? Tahu tak apa dia seni halus? Seni halus ni lebih kepada contoh lukisan, okey, catatan. Itu ialah seni halus. Kalau seni reka, seni reka papan tanda, seni reka design peralatan perabot dan sebagainya. Seni reka ni banyak sekarang. Seni craft. Seni craft ni lebih kepada anyaman, kerang kayu, tenunan. Itu. Ada beza ya. Seni halus, seni reka, seni craft. Nanti awak naik form 2 ni awak belajar. Kelas 2 ni awak belajar. Okey. Kaedah ini terkandung dalam teori reka bentuk sejagat, Universal Design Theory. Ini dia punya prinsip dia. Terkandung dalam teori reka bentuk sejagat, iaitu Universal Design Theory, yang menggariskan 7 prinsip utama. Ada 7 dalam teori reka bentuk sejagat ni, ada 7 perkara utama, iaitu mampu guna, fleksibel, penggunaan mudah dan intuitif, penyampaian maklumat yang mudah, kesilapan minimum, rendah keupayaan fizikal, kesesuaian dan saiz. Kecukupan saiz serta ruang. Ini adalah 7 perkara ataupun 7 prinsip utama dalam reka bentuk sejagat. Nanti dalam soalan cikgu akan bagi ni. Boleh jawab tak agak? Boleh ingat tak? Apakah 7 prinsip utama teori reka bentuk sejagat ataupun Universal Design Theory? Okey. Sekali lagi ulang sama-sama cikgu. Ulang dulu. Mampu guna. Mampu guna. Fleksibel. Penggunaan mudah dan intuitif. Daya penyampaian maklumat yang mudah. Kesilapan minimum. Rendah keupayaan fizikal dan kesesuaian dan kecukupan saiz serta ruang. Itu perkara yang 7 perkara prinsip utama teori reka bentuk sejagat. Okey.
Designomik dalam karya seni halus merujuk kepada kemahiran kegunaan aplikasi seni reka dan seni dalam hasil karya mereka. Contohnya seni decopage, mana aplikasi teknik catatan dan collage, iaitu sebagai hiasan biasanya dihasilkan kepada kertas ataupun kanvas. Okey. Decopage ni apa tadi? Cikgu apa tak anak yang cikgu gerakkan konsol. Decopage ni. Decopage ni apa? Gawak. Apa ni? Seni decopage ni biasanya kita buat pada pinggan ataupun hiasan-hiasan. Lalu awak tarik dalam internet perkataan decopage ni. Awak akan nampak. Nanti cikgu akan tanya. Okey? Boleh? Kos. Seterusnya kita boleh bergerak. Okey. Bidang seni reka. Kaedah pembentukan produk rekaan dari segi pelbagai bidang berteraskan gabungan kecanggihan teknologi terkini dengan pemikiran baru. Gabungan ini menampilkan rekaan-rekaan yang punya ciri-ciri designomik. Okey, faham tak faham? Berapa kali bercakap okey dah cikgu ni. Relax kalau awak penat. Kata tarik nafas. 1 2 3. Okey, relax. Okey, kita boleh teruskan? Bos. Mata kita kena jaga. Pastikan peranti awak masa awak tengah sedang melihat video ni, jangan ni set awak kan. Awak guna set. Jangan sesekali cas handset sambung pada charger awak. Jangan buat. Jangan. Kalau dah tak ada bateri, jangan cocok sambung pada charger. Jangan buat. Ia boleh menyebabkan bateri awak meletup. Banyak dah kes macam tu lah. Jadi kalau tak ada bateri, handset awak tak ada bateri, tak apa. Tinggalkan dulu. Nanti awak cas dulu handset awak. Lepas tu cas, baru awak tengok kembali. Pastikan jangan awak lihat sambil cas. Boleh menyebabkan pump. Ya. Hati-hati. Ada perkara yang boleh main-main, ada yang tak boleh main. Terutamanya awak yang selalu gaming tu, cas macam ni, game. Betul tak? Bahaya tu sebenarnya. Bateri ni boleh panas, bateri ni boleh panas. Dia boleh meletup. Kalau awak cari video-video ataupun artikel dalam internet, banyak bagaimana bateri handphone boleh meletup. Elakkan cas dan guna. Kalau awak nak guna, cabut charger, guna seperti tadi. Okey, boleh? Okey, bagus. Cikgu tak nak ada orang cas sambil buat kerja ataupun tonton video ataupun main game ataupun tonton video cikgu sendiri pun cikgu tak suka kalau orang cas sambil menonton. Boleh menyebabkan berlakunya kecelakaan. Itu adalah satu designomik. Dia dah cakap dah, buat macam ni, jangan bawa nak lihat video ke apa, tak payah cas. Okey. Okey. Cara penggunaan awak pun memberikan apa? Tadi teori tadi. Teori apa tadi? Ingat balik. Sikit balik sekejap lagi. Cuba cakap teori apa tadi? Ada 7 perkara utama. Lihat sikit balik. Okey. Sambung yang ni. Bidang seni reka. Kaedah pembentukan produk rekaan dari berbagai bidang berteraskan gabungan kecanggihan teknologi terkini dengan pemikiran baru. Gabungan ini menampilkan rekaan-rekaan yang mempunyai ciri designomik. Ya. Mempunyai ciri designomik. Cikgu ambil seni reka yang dalam rumah lah. Ini paling senang sekali lah. Paling senang sekali yang dekat rumah.
Kenapa juga ambil kat rumah? Sebab kat rumah awak ada, kat sekolah ada, dalam pejabat ada. Ini hari-hari awak boleh perhatikan. Tengok kat rumah. Awak lihat kat sini. Tengok pada gambar ni. Gambar pertama ni. Ni. Dia punya rak dia. Nampak tak? Dah beza dia punya rak dia. Rak cikgu pun tak ada. Rak dia. Lebih bentuk dia lebih simple, moden. Okey. Dari segi kegunaan ruang dia pun dah semakin kurang. Okey. Lihat meja pula. Kaki meja ni nampak tak? Dia cubakan walaupun dia guna warna ataupun design jenis kayu tapi dia masih cuba terapkan era yang lebih moden. Tengok lampu dia. Lampu dia. Kalau rumah cikgu lampu yang biasa tu je. Tengok lampu makan dia. Hebat tak? Design. Design ni. Design ni. Tengok gambar kedua. Lampu panjang juga sama. Gambar pertama ni panjang macam ni tapi yang bawah ni ada. Lihat gambar kedua. Lampu banyak tapi design ni berbeza. Nampak tak? Ada perubahan. Awak dah walaupun design hampir sama, besar banyak ni sama banyak tapi dia punya sini dah lainan, sini berlainan. Okey. Ada pasaran dia. Contohnya mungkin cikgu suka yang ni, lampu ni. Awak mungkin suka yang lampu ni. Ada pasaran dia. Di sebalik pasaran ni, adakah awak utamakan keselamatan? Bayangkan duduk bawah makan best, satu biji lampu di atas kepala. Best awak. Ataupun buka lampu macam spotlight. Atas kepala awak macam spotlight. Tengah makan, cerah. Nak angkat kepala, mata macam ni. Pedih mata. Ya, contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Cikgu tengah makan. Okey. Ambil makanan. Makan. Makan. Okey. Buka lampu. Cerah macam ni. Nampak cerah. Macam mana awak? Mesti silau kan? Jadi mungkin lampu dia gunakan LED yang rendah tapi kualiti cahaya yang lebih cepat. Itu penting. Okey. Bidang seni reka. Jangan nak makan. Sambil belajar ni. Bidang seni reka. Sekarang ni masih lagi dalam bidang seni reka. Cikgu ambil basikal. Ramai sangat orang pakai basikal. Semua orang kenal. Okey. Kaedah bentukkan produk rekaan dari berbagai bidang berteraskan gabungan kecanggihan teknologi dengan pemikiran baru. Gabungan ini menampilkan rekaan yang mempunyai ciri-ciri desain ni. Cikgu ambil yang ni. Kalau awak nampak, sama tak dengan basikal awak? Ni. Dia rajak awak kan? Nampak tak rendah kan? Dia punya handle dia. Okey. Yang ni ialah designomik. Okey. Jika awak lihat dari sudut aerodinamik ya. Di tangan angin boleh kita kurangkan. Bila badan awak membongkok. Okey, kita buat contoh pada sini. Nampak ni light pen. Kita bagi warna merah. Okey. Contohnya tangan awak pegang sini. Okey. Kepala awak kat sini. Okey. Belakang awak.
4. Okey. Itu awak warna merah tu. Yang warna biru ni angin. Okey. Bila angin datang, boleh lalu dengan sempurna. Kenapa? Rintangan angin kurang berbanding jika awak berdiri macam ni. Kalau angle dia tinggi macam ni kan. Okey. Kalau awak berdiri macam ni, rintangan angin dia akan terus kena badan awak, menyebabkan apa? Lambatlah sikit bergerak, ada rintangan kena angin. Kalau berbanding dengan kedudukan macam ni, ni angin terus pergi sana. Itu antara aerodinamik, macam kapal terbang, kereta, supercar, sebagainya tu. Awak lihat bagaimana dia reka bentuk dia. Dia bukan reka sekadar reka. Dia ada tujuan. Apa sebab dia reka tayar macam tu? Apa sebab bonet dia reka macam tu? Apa sebab cermin dia reka macam tu? Semua ada tujuan. Okey, yang tu tak apa. Yang sekarang ni cuma pada basikal ni. Okey, sekarang ni awak lihat pada basikal ni juga. Mungkin dia akan guna body titanium ke. Kenapa dia guna body yang ringan? Ada sebab dia. Betul tak? Bahan-bahan yang ringan ni dah banyak lah sekarang ni. Cuma harga je ya. Okey, tak apa. Cikgu tak nak cerita harga, cikgu nak cerita hal seni reka ni, designomik ni. Awak buat sesuatu perkara perlu design. Awak dah fikir apa yang awak buat, dah fikir dah apa peranan dia. Contohnya, kita lihat yang tayar basikal ni. Awak tak tayar basikal yang cikgu bulatkan ni dengan basikal yang atas ni. Yang basikal yang bawah ni, yang nombor 1 ni, awak lihat ada apa ni? Nampak tak ada? Yang ni dia clamp ke sini kan. Cuba lihat yang ni. Dia clamp terus pada atas ni. Yang nombor 2 ni. Ni, di atas ni ada tak dia punya jari dia? Tak ada kan? Sebab semua dia di sini. Okey, ini dah banyak popular di luar negara. Kat Malaysia pun dah ada yang buat. Okey, bergerak kata yang ni. Nampak tak? Kita boleh rancang reka setiap perkara tu. Okey. Bagi awak mesti tak masuk akal kan? Macam mana tayar ni berbeza dengan yang ni boleh bergerak? Ada, cari dalam internet. Banyak. Memang banyak. Okey. Bila lihat macam ni dengan yang ni, cikgu lebih suka ya gambar yang nombor 2 ni. Kenapa? Sebab dia nampak moden dan nampak di luar jangkaan minda kita. Bagaimana sesuatu tayar tu boleh bergerak tanpa batang jari. Ni batang jari yang ni. Ni. Banyak gambar tu. Itu hanya baru basikal. Konsep yang mudah. Itu penting designomik. Nampak. Kalau cikgu sendiri, cikgu akan beli yang nombor 2 ni. Ni, nombor 2 ni. Sebab lebih nampak menarik. Tapi kalau cikgu nak lumba dengan awak, cikgu akan ambil nombor 1 ni. Sebab dia nampak lebih aerodinamik. Yang nombor 2 pun aerodinamik. Tapi bagi cikgu yang nombor 1 lagi lebih aerodinamik lagi lah. Okey, tak apa. Yang mana pilihan anda bergantung kepada desain yang awak sukai. Keusahawanan, iaitu designomik. Pada siapa kita nak jual, pada siapa pembeli kita, apa pembeli kita mahukan, apa yang kita boleh tawarkan pada mereka. Itu semua penting dalam designomik ni. Okey, seterusnya. Seni reka kereta pula. Okey, otomotif ni. Kaedah pembentukan produk rekaan pelbagai berteraskan gabungan
kecanggihan teknologi terkini dengan pemikiran baru. Gabungan ini menampilkan rekaan-rekaan yang mempunyai ciri-ciri desain Nomi. Okay. Awak lihat gambar kereta yang pertama ni. Okay. Wingo. Ini dia buat kepada kereta yang bagi cikgu dia kereta ni dibuat untuk mengurangkan kesesakan. Contohnya awak nak pergi macam taksi ataupun macam bas, macam pengangkutan awam. Cuma jika pengangkutan awam ataupun jika awak bawa kereta sendiri, awak terpaksa cari parking. Kereta kan. Cuba ya ni. Datang tanpa pemandu. Pemandu pun tak ada. Ni. Dalam ni mana ada pemandu. Ini semua penumpang. Okey, penumpang semua. Duduk dalam tu, naik, bawa lah pergi awak ke mana-mana awak nak pergi. Nak pergi ke KCC ke apa ke. Bawa pergi. Lepas ni, dia turunkan awak. Awak turun. Awak dah tak perlu parking. Mesra jalan. Okey. Biasanya kereta-kereta terbaru dia yang direka yang terbaru ni dia lebih menggunakan dia tidak akan menggunakan bahan diesel ataupun petrol atau kenapa? Sebab dia lebih kepada mesra alam, support eco ataupun dia lebih kepada macam ni, maju bersama dengan menjaga alam. Kalau macam sekarang ni, awak naik kereta Mawi ke, naik kereta Honda ke, naik kereta Merc ke, naik kereta apa-apa saja, kebanyakan dia menggunakan petrol ataupun diesel yang boleh menyebabkan berlakunya proses pembakaran. Dari segi pembakaran tu, awak dah baca sains kan, apa yang keluar daripada asap tu, gas apa, monoksida ke apa. Lepas tu apa akan berlaku kepada udara, apa akan berlaku kepada kawasan sekitar. Awak dah belajar semua tu dalam geografi. Nanti tingkatan 2 masuk lagi. Tingkatan sains pun awak dah belajar kesan-kesan pembakaran tu, bahan-bahan tadi. Okay, yang sekarang ni kereta-kereta ataupun motor-motor yang dia cerita, dia mesra alam. Dia nak jaga, dia tak nak, kalau boleh, jika boleh, tak nak langsung boleh merosakkan alam. Jadi mungkin 5 tahun, 7 tahun lagi, awak dah tak akan nampak lagi kereta yang menggunakan petrol ataupun diesel. Okay. Mungkin dia akan guna solar, guna bateri ataupun guna satu generator yang di luar jangkaan kita. Nampak tak? Itu cara dia. Design Omik. Perkara utama. Jangan tinggalkan alam. Kita hanya pinjam alam untuk anak cucu kita. Kita pinjam untuk cucu dia. Nampak tak? Kalau kita dah rosakkan alam, bagaimana anak cucu kita? Itu sebabnya kita kena fikir segala sudut. Okey? Bagus. Di sini, jika awak nampak sini, driverless recycle. UAE ni Arab. Okey. Tanpa driver. Nampak tak? Sekarang ni kalau awak tahu, awak tak just Tesla, Tesla. Awak tanya pada Tesla ni, awak akan nampak lah kereta dia semuanya tanpa menggunakan petrol atau diesel. Dia gunakan bateri dia. Satu lagi kebaikan Tesla, negara kita pun ada kereta Tesla, tapi kat negara kita tak cikgu, GPS dia ataupun autopilot dia, panduan sendiri dia tutup. Dia tak buka kat negara kita. Tapi kalau dekat luar negara, dia ada pemanduan sendiri. Awak cari saja nak pergi mana-mana, dia boleh pandu sendiri. Okey, tapi dia ada syarat satu. Syarat cikgu, pemandu tu perlu ada di kerusi driver juga. Sebab jika ada masalah kecelaruan sistem ke apa, masih lagi boleh dikawal. Okey, itu dah mula dekat luar negara. Okey, boleh ya? Tak percaya? Saya cakap cikgu, awak tarik perkataan ni. Tesla. Tarik sendiri.
Okey, lepas habis video ni, cari perkataan kereta Tesla ni. Okey, seterusnya ni. Oh, berlumba-lumba nak buat kereta terbang macam-macam. Okey, nanti last kali nanti cuba aku tunjukkan ni. Betul ke ni? Betul ke ni awak cakap kan? Betul ke? Betul ke ni? Orang lain dah, negara lain ataupun tempat lain dah apa dah beberapa kali percubaan, dah ada macam-macam dah. Awak masih lagi ditakut yang lama kalau awak tidak seiring dengan dia orang. Kalau dia orang ke depan, awak mesti minimal pun macam ni. Ni jangan dia ke depan, awak duduk sini. Ataupun jauh lagi. Nampak tak? Beza. Kita boleh nak seiring dengan dia. Tapi kalau boleh lagi bagus, kita boleh sama, seangkatan dengan dia. Nah, itu penting. Kita perlu sentiasa mencari perkara yang baru. Okey, bagus. Designomic ini dari segi bentuk mereka bentuk otomotif. Seterusnya kita lihat pada seni craft. Okey, designomic dalam seni craft tempatan memfokuskan kepada craft dimensi baru. Dimensi baru. Apa tak dimensi baru? Dimensi baru. Okay. Transformasi terhadap craft tempatan kepada bercirikan designomic telah menampilkan seni craft yang kreatif dan menarik. Kreatif dan menarik. Okay, itu perkara yang pertama. Satu ialah dimensi baru. Kedua ialah kreatif dan menarik. Apa? Bagus. Seterusnya, kalau awak lihat ini gambar slipper ni, biasanya corak ni, corak anyaman apa? Tikar kan? Tikar. Buat tikar. Sekarang ni tikar kebanyakan dah tak guna kan? Orang tak guna. Awak pun pakai toto ke apa ke yang letak kat luar tamu rumah awak tu. Masa cikgu kecil dulu, mak cikgu buat tikar. Tikar mengkuang ni, cikgu pandai juga lah jalin. Sekarang ni tak ingat dah. Ambil pokok mengkuang, potong, lepas tu rauk bagi halus, lepas jemur, masuk ke dalam warna rendang, jemur sekali lagi. Lepas tu buat beberapa color, barulah anyam. Ini masa cikgu kecil lah. Sekarang ni cikgu dah tak buat, cikgu pun dah lupa lah. Okey. Tapi orang tak minat. Orang tak minat nak beli. Cikgu buat dulu, masa zaman cikgu mungkin laku sebab tikar getah betul tu mahal. Tikar getah. Sekarang ni tikar getah dah murah. Nampak tak? Nama cikgu mahal. Orang akan pilih tikar mengkuang. Tapi sekarang ni ada lagi orang nak beli tikar mengkuang, nak letak kat rumah. Jarang-jarang je. Jarang-jarang orang beli je. Ada, jarang-jarang. Jadi bagaimana kita nak bagi produk ni terus mendapat pilihan? Kita kena buat dimensi baru yang cikgu apa? Dimensi baru ni. Kita kena buat sesuatu yang berbeza untuk berseiring dengan kemodenan tu, orang masih lagi mahu. Ni macam slipper ni. Nak pakai dalam rumah, okey, tak masalah. Bagi cikgu saya suka. Kalau beli, pakai kat dalam rumah. Dia lembut. Menarik, nampak unik. Okey, boleh? Ni. Apa tak ni? Yang cikgu garis ni. Cikgu bulatkan ni. Ni antara produk-produk yang dia dah mula contemporary, dah ke depan, dah bersama dengan era sekarang ni untuk bersaing ataupun memberi suatu nilai keusahawanan. Okey, nampak tak? Itu maksud cikgu. Kita perlu seiring ataupun ke depan lagi dengan keadaan semasa ni. Jika awak masih lagi ditakut lama, awak takkan dapat kerja. Kita perlu seiring. Okey ya, seterusnya. Nampak tak ni? Craft. Ni craft, nama dia craft. Yang ni dah craft ceramik. Cikgu pun belajar buat ini dulu. Masa cikgu ambil ijazah dulu, cikgu belajar buat ni. Okay. Cikgu minat betul lah buat ceramik ni.
Yang ni dah contemporary dah, dah modern dah. Yang ni kita boleh, contohnya yang ni yang cikgu bulatkan ni. Designomic dalam seni craft tempatan memfokuskan craft dimensi baru. Dan macam cakap tadi kan, dimensi baru, ingat. Kedua, kreatif dan menarik. Jika yang lama punya, dia tempat kita design, simpan barang dan sebagainya. Yang dimensi baru ni, orang boleh ambil lampu letak dalam ni. Okey. Okey, lampu beri sebagai hiasan lampu, cantik je nampak. Ataupun mungkin awak boleh letak sesuatu dekor, letak bunga, letak bunga dalam pasu ni. Nampak tak? Itu dimensi baru. Kita seiring, kita ke depan bersama dengan yang lain. Ingat tu. Ni. Apa tu ada? Budak ni dengan ayah dia. Orang datang, kalau tengok kita ditakut lama lagi, sepatutnya kita kena seiring dengan dimensi ataupun zaman, ataupun warga, ataupun masyarakat sekarang, semasa. Okey, macam awak lah macam ni. Ni. Telefon ni. Sekejap Ni. Tab cikgu daripada Samsung. Cikgu beli 2000 berapa? 2008 kau macam tu lah. Apa masalah cikgu tak guna ni? 3G. Bila cikgu guna, internet dia slow. Kedua, RAM dia kecil dan hard disk dia pun kecil. Hard disk dia berapa gig? 16 gig katanya. Sampai ke tak? Cikgu lupa dah. Okay, bila install sikit dah tak muat. Kalau install banyak sangat, nak jalan pun sangkut. Okey. Berbanding yang ni, yang terbaru. Okey. Cikgu punya RM1000 je telefon ni. Okey. RAM 6GB, hard disk 128. Berapa banyak beza dia dengan yang ni? Yang ni dah boleh guna 4G ke atas. Ada word. Kalau cikgu masih lagi guna yang ni, walaupun internet cikgu kat rumah laju, internet kat rumah, internet singkat cikgu masih laju, tapi tab ni dah ketinggalan lama sangat. Jadi dia tidak akan boleh sampai dia punya kelajuan singkat tu. Okey, maksudnya kita kena selari ya. Selari pun bergantung juga kepada kemampuan kita lah. Okey. Seterusnya kita lihat pada seni craft lagi. Designomic dalam seni craft memfokuskan kepada dimensi baru, sekali lagi saya cakap, dengan menekankan kreatif dan menarik. Dua perkara tu. Okey. Mesti awak tiru kan, macam mana cikgu boleh conteng gambar ni. Ini cikgu pakai pen. Okey. Sebelum cikgu terangkan hang gambar tu, cikgu terang hang gambar dulu. Okey, designomic pada hang gambar tu. Kain pecah yang nampak dia potong-potong tu, yang lebih-lebihan kain, dia buat ala kaki. Dengan warna-warna yang macam-macam tu akan menjadi corak yang menarik. Yang ni cikgu akan beli sebab dia menarik. Mungkin yang boleh buat ala kaki, boleh buat ala meja, boleh tempat ala kepada tempat nak letak bunga, letak atau atas peti, atau atas sesuatu yang tempat yang kita inginkan. Okey. Itu yang kita nak selari ni. Cikgu nak cakap mengenai pen. Lihat ni. Nampak tak? Lihat pada gambar dia dulu. Ini pen. Pen ni untuk laptop, untuk laptop ni yang cikgu guna sekarang ni. Ini semua orang tahu mouse. Okey, kita lihat dulu. Cikgu akan buat
Drawing guna mouse. Buat contohnya, cikgu tulis ya. Cikgu tulis seni craft guna mouse. Apa akan berlaku? Mouse. Seni craft. Seni craft. Apa tak? Susah sikit saya guna buat. Sekarang ni cikgu akan guna pen. Ini mouse, pen pen. Okey, tengok cikgu guna pen. Seni craft. Cikgu boleh buat pelbagai jenis tulisan yang cikgu suka. Nampak tak? Nampak tak? Benda maju. Selari dengan kegunaan. Ada yang memerlukan. Sama juga tag dan sebagainya. Ada pen ni, ada tujuan dia. Senang untuk buat sesuatu kerja. Designomic. Maksudnya, jika cikgu masih lagi menggunakan mouse untuk buat lakaran seni ataupun buat lukisan untuk awak paparkan kepada awak, hasilnya kurang menarik. Jika dengan adanya teknologi macam ni, cikgu boleh buat dengan lebih baik. Cikgu akan memilih yang ni. Cikgu akan memilih pen ni daripada mouse ni. Itu designomic, keusahawanan. Maksudnya, perlu selari dengan dengan masyarakat, dengan pemikiran masyarakat. Okey, ini pen. Sekarang cikgu guna tangan. Nampak tak? Yang cikgu guna tangan ni, beza tak? Nombor 1, guna mouse. Nampak teruk sikit beza. Nombor 2, guna pen. Cantik. Guna tangan. Terhad sedikit. Tapi masih lagi cantik. Maksudnya, satu laptop yang cikgu ada ni, cikgu boleh gunakan pelbagai jenis media. Nak guna mouse pun boleh, nak guna pen boleh, nak sentuh pun boleh. Jadi, itu yang cikgu cakap, designomic. Berbanding dengan apa? Ni. Berbanding dengan laptop yang lama. Tak boleh touchscreen, besar, okey, 5 inci, berat. Yang cikgu buat video sekarang ni, nipis, ringan, boleh jadikan tab, boleh touchscreen. Okey. Apa lagi? Sekejap. Keyboard dia pun cikgu boleh tabuk. Ni sekarang kita tengah tabuk keyboard. Nampak tak? Keyboard dia pun cikgu boleh tabuk. Keyboard pun cikgu boleh tabuk. Nampak tak? Itu yang beza dia. Bila cikgu tabuk keyboard, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tab. Berat dia dengan berat laptop yang lama adalah yang baru ni lebih ringan, senang untuk dibawa ke mana-mana, kecil, mudah dan power lagi. Itu dia design ni. Maksudnya cikgu nak cakap di sini, keperluan semasa seseorang ataupun kita sentiasa berubah mengikut trend atau zaman. Okey pasang balik. Okey, bagus. Bagus awak. Okey, seterusnya. Ini. Cuba baca. Baca dulu. Apa yang cikgu cakap. Rasanya dahulu ada satu negara ini plan nak buat kereta terbang juga sampai sekarang tak dengar khabar berita. Biar cikgu tak nak fikir tu. Cikgu tak kisah. Cikgu kisah ialah yang ni. Baca yang ayat yang di bawah sini. Ni. Teksi udara. Kataan ni teksi udara ni. Teksi udara ni. Daripada Hyundai. Kerjasama dengan GM Motor. Ni.
beroperasi pada 2025. Awak bayangkan, awak sekarang ni 2021. 5 tolak 1 berapa? 4. Ini semua kosong. Kosong. Jadi 4 tahun lagi akan guna teksi udara. Itu di negara luar. Bukannya kita masih lagi ditakut lama tanpa memikirkan bagaimana untuk berkembang, berseiring ataupun bersama ataupun menuju ke arah yang lebih ke depan lagi. Itu perkara yang cikgu nak cakap sebenarnya. Sekarang ni cikgu baru buka tadi dalam Facebook, tiada lagi 3G. Maksudnya bila perkataan 3G tak ada, laptop cikgu cikgu punya tab ni dah tak boleh nak guna. Line tak ada lah jika tak ada 3G. Cikgu terpaksa guna Wi-Fi. Sebab tab ni hanya untuk sampai 4G je. 3G je. Sekarang ni telefon ni pun 4G. Sekejap cikgu cari. Okey, baca situ. Ni cikgu ambil pada Aman Aman website. Okey. Syarikat Telekomunikasi mula mengeluarkan peringatan bahawa rakaian 3G negara akan dimatikan tidak lama lagi. Awak boleh bacalah sendiri. Awak boleh pergi kat laman apa tu? Aman tu. Okey. Boleh baca sendiri. Maksudnya di sini bila dah matikan 3G, tab yang lama ni dah tidak sesuai lagi digunakan untuk masukkan SIM card guna. Tak boleh dah. Jadi terpaksa kita beralih kepada yang baru, yang lebih ke depan. Jadi di situlah cikgu nak cakap di sini bahawanya kita perlu seiring. Okey. Cuba perhatikan lakaran ataupun idea gambar teksi udara. Bagi awak relevan ke tak relevan? Bagi awak. Kita nak cakap. Bagi cikgu, bagi awak. Okey, sekejap cikgu pandang dulu. Bagi awak relevan ke tak relevan? Tengok. Okey. Relevan ke? Kipas dia besar sini, kipas dia besar sini, kipas dia besar sini, kipas sini. Dekat sini boleh muat berapa orang, apakah kegunaan barat, apakah kegunaan dia guna bateri apa ke, dia guna petrol ke, dia guna sistem apa ke. Itu yang kita kena fikirkan. Bagaimana dia nak mendarat, bagaimana dia nak mendarat dengan selamat di tempat yang kecil. Okey, contohnya awak berada dekat IKEA, dekat mana dia nak landing, nak pergi ambil awak. Contohnya awak berada dekat IKEA bahagian depan yang dekat luar masuk tu. Di mana dia nak turun. Nampak tak? Perkara-perkara itu yang kita kena fikirkan. Itu adalah sedikit saja perkara yang cikgu nak awak fikirkan. Contohnya yang besar ni, kalau dia buat sebesar bagi tangan awak, dua depa tangan awak ni, boleh turun kat mana? Tapi dia turun macam mana? Turun macam ni ke? Macam ni turun ke? Itu. Tapi masa dia turun tu, adakah kipas dia tu boleh merosakkan kawasan sekitar ataupun menerbangkan apa-apa yang ada kat situ? Adakah masa dia turun tu, jika ada budak datang tersedut masa dalam kipas dia ke, ataupun terpelanting ke bilah kipas dia, perkara-perkara macam ni, kebaikan dan keburukan ini adalah kita kena fikirkan. Itu dikenali sebagai designomik. Baca kembali perkataan yang cikgu cakap tadi, teori designomik tadi. Bila back balik, ada berapa teori, itu back balik. Kita kena fikir baik buruk sesuatu tu, bagaimana kita nak hasilkan dia. Okey. Pandai awak. Ini macam ni. Ini keyboard wireless. Okey. Keyboard wireless. Ini designomik kecil je. Jekal je.
Yang keyboard gaming awak besar ni kau. Memang ada fungsi lain-lain. Ya. Ada fungsi dia. Yang cikgu yang kecil ni, cikgu masuk dalam beg. Okey, cikgu nak guna ke handphone pun boleh. Pakai Bluetooth handphone, pakai sini. Okay, boleh. Tak ada masalah. Cikgu nak Bluetooth dengan laptop yang cikgu gunakan. Tengok. Cikgu tekan back cikgu tekan yang ni. Tengok. Apa yang berlaku. Nampak tak? Itu maksudnya cikgu nak guna di laptop boleh, nak guna di smartphone boleh, nak guna di tab pun boleh. Ke depan kita kena seiring sejalan. Yang dahulu punya, okay, lihat yang dahulu punya. Okay. Sekejap. Tak jumpa lah, tak apalah. Cikgu nak tunjuk yang ni je. Satu lagi, sebelum kita habiskan 2 minit ni. Apa ni? Ini ialah gimbal. Gimbal ni apa? Kita ambil video, kita akan stabilkan. Ini yang murah, RM90 ya. Kita boleh masuk kat sini, masuk kat sini, letak handphone. Okay. Ini gimbal nama dia. Okay, kita ambil video untuk statikkan video. Kita nak bagi gerak. Okay, kita tekan pada bahagian atas ni. Tekan sekali lagi. Dia pergi habis lah. Boleh. Dia pergi habis. Okay, dia pergi. Okay, dia akan boleh pergi macam ni. Bila awak jalan dia stabilkan punya kamera awak. Kemudian kalau awak nak ambil selfie, tarik dia, panjangkan dia, kaki dia pun boleh buka untuk buat stand. Nampak? Di sini kalau awak nak ambil gambar dengan buka Bluetooth, boleh ambil ni. Nampak tak? Ini yang kita mahukan. Semua ada dalam sini. Design unik. Sesuatu barangan tu kita perlu desainkan dia lebih menarik, lebih cantik, pelbagai guna dan sebagainya. Kita kena fikir semua tu. Okey, seterusnya info sedikit sebelum kita habiskan. Saya harap awak boleh bersabar ya. Bersediakah kita menuju ke arah kemodenan? Jika kita telah bersedia, langkah kita bermula dengan apa? Dengan apakah langkah kita sekarang ni? Dapat awak mendengar cikgu cakap tadi? Apakah langkah kita belajar dengan lebih tekun ataupun memberikan sesuatu yang apa yang kita boleh buat hari ini? Apa yang kita boleh bersama ke arah kemodenan? Itu yang awak akan fikirkan. Okey, seterusnya. Di sini last kali saya guna awak buat latihan pada muka surat 184 dalam buku teks. Buat soalan objektif nombor 1 hingga 5, tulis soalan dan jawapan pilihan anda sahaja. Buat soalan subjektif 1 sahaja. Okey, yang ni awak buat dalam buku latihan. Latihan geografi, seni, muzik, seni. Apa tajuk kita belajar hari ni? Apa tajuk kita belajar hari ni? Design ni. Okey. Sebab terbaik. Jumpa lagi kita minggu seterusnya. Anda memang terbaik.